ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita dapat nyambung kuliah kita di hujung tahun lah, penutup tahun 2021. Begitu cepat masa berlalu, berganti tahun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan antara tanda akhir zaman, masa jadi dekat, masa jadi cepat. Sebenarnya dia sama aja, tapi kesibukan kita, dia jadi cepat, dia jadi saat saja sehari, saat saja seminggu, saat saja sebulan, no? As-sanatu kasyahrin, setahun rasa lagu sebulan, sebulan rasa lagu seminggu, kan? Dan sehari rasa macam sekali percikkan api, kita bagi menyala api, kan? Maka cucuh dia menyala tu. Jadi demikianlah yang kita rasa sekarang ni, dan banyak juga diikuti dengan tanda-tanda akhir zaman. Dah muncul banyak apa hak yang dibagi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak huru-hara Covid, tak ada nak habis Covid, mai banjir pula, bah yang begitu dahsyat, tempat yang siapa pun tak jangka. Semua pakat sangka dia hujan, lepas tu habis gitulah, sebab tak tahu je. Rupanya satu kejutan yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, kita bila renung musibah-musibah yang duk landa kita ni, terasa Allah sedang tegur kita. Allah sayang kepada kita, dia tegur dengan musibah, bagi peringatan dengan musibah. Mungkin selama ni kita hanyut, seronok berjalan sana sini, berkereta sana sini, rumah Allah masih kosong, Allah tenggelamkan kereta. Mungkin ada di kalangan kita yang seronok suka dengan segala kemewahan yang ada dalam rumah, sehingga lupa rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tegur sekali, dan kita tengok pun semua pakat berimpun atas bumbung surau. Dia tak pergi duduk atas bumbung lain, tuan-tuan. Pasal apa Allah Ta'ala atok tu? Semua pakat duduk atas bumbung surau, masjid, bumbung surau. Allah sedang tegur, sedang menasihatkan kita. Kita baca lagu tu. Sebab dalam agama Nabi SAW menyatakan, apapun yang menimpa ke atas orang-orang mukmin, fahuwa khairul lahu, semuanya ada kebaikan. Iza asabathum musibah sabara fahuwa khairul lahu, apabila menimpa ke atas mereka ujian, musibah, sabara, kemudian mereka sabar, merenung diri mereka, dapat balik pengajaran, peringatan, fahuwa khairul lahu, maka baik. Maknanya Allah nak bagi kebaikan ni yang kena kat orang mukmin. Wa iza asabathu dharra'u sabara syakara fahuwa khairul lahu.
Bila Allah Subhanahu wa taala menimpakan, memberi nikmat, mereka syukur, mereka dapat pahala syukur. Kan? Jadi Allah bagi apa pun kat kita sebenarnya ada kebaikan. Yang itulah yang kita harap kepada mangsa-mangsa banjir, dan kita pun yang melihat. Kita tak tahu esok nak jadi apa pula, minggu depan nak jadi siapa, giliak siapa pula Allah nak uji. Tapi konsep ujian Allah tu apa dia? Allah Subhanahu wa taala nak menyedarkan. Begitulah kita tengok umat-umat dulu. Siapa Allah Taala turun musibah ke atas mereka, dan di waktu mana? Kaum Lut, kaum Nuh, semuanya di saat umat-umat dia leka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, suruhan Allah pakat abai, larangan Allah pakat buat. Jadi Allah nak buat lagu mana nak bagi mereka ni kembali taat kepada Allah. Kalau kita tengok dalam Quran, umat-umat dulu di saat kemuncak hanyutnya mereka dengan dunia ni, di saat itulah Allah Ta'ala tegur dengan musibah, dengan bala. Jadi mudah-mudahan apa yang menimpa kita, baik Covid, baik banjir ni, dapat sama-sama kita muhasabah diri kita, sikap kita, tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung pengajian kita. Kita sedang baca satu bab tahu mana yang saya tanda last kali 26 ke surat 86 kot. Hak saya lah hadis yang ke 70 kan, hadis yang ke 70. Tak apalah, kira dia lah kita pun start kuliah, lepas tu start berhenti, lepas tu kuliah pula, sampai kita pun tak ada nak tulis. Tak apalah, kita ulang balik sikit pasal hari tu ramai yang tak tahu ulang lepas kita ulang balik muka sebelah tu, muka surat saya punya 85. Kalau tuan-tuan tengok nombor hadis dia, nombor hadis dia 69. Ada tak? 69. Lepas tu kita baca belah tu, saya ingat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tasmitul atis. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Kewajipan orang Islam kepada orang Islam yang lain ada 5 perkara. Dalam hadis inilah disebut. Ahli lain ada lagi. Dalam hadis ni Nabi kata kewajipan seorang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 5. Kena buat, kena ada dalam diri kita. Tidak, tak ada makna kita duk mengaku kita orang Islam. Kan? Haqqul muslim 'alal muslim. Hak tu makna hak yang ada kepada seorang muslim yang dia kena bagi kepada orang Islam yang lain. Hak kawan tu lah maksudnya ada kat kita. Kan? Sama-sama Islam ni. Kalau kita tak buat, makna kita tak bagi hak dia.
Kita tak tunaikan hak dia. Ada 5. Pertama, raddus salam, menjawab salam. Tu hak. Dan apa hukum menjawab salam? Wajib, kan? Tu sebab hak seseorang. Memberi salam hukumnya adalah sunat. Menjawab adalah wajib. Tak jawab berdosa, kan? Tapi biarlah dalam bentuk yang betul. Orang lelaki bagi salam kat orang lelaki, orang perempuan bagi salam kat orang perempuan. Yang nak jadi fitnah, tak payah bagi salam. Ni ada setengah kawan buat model mengorat. Orang-orang muda duduk lalu orang perempuan dia bagi salam. Lepas tu kawan tu pun buat diam. Dia jawab, dia kata pula, jawab, tak jawab berdosa. Dia suruh kawan tu jawab. Jadi ada yang dilarang, yang menimbulkan fitnah. Jadi hukum dia bagi salam sunat dan menjawab salam wajib. Pasal apa? Tu nak tunjukkan bahawa Islam meletakkan, menunaikan hak tu antaranya menjawab salam. Menjawab salam. Hak bila kita bagi salam, orang bagi salam kat kita, kita tak jawab, mana kita tak tunaikan hak orang Islam kita. Tapi salam macam mana? Salam yang disyariatkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panjanglah, habis paling ringkas Assalamualaikum. Kan? Yang tu. Ada orang tanya, ustaz, orang bagi salam salam sejahtera, nak jawab tak? Tak jawab dah apa. Salam disyariatkan kalimah dia. Kan? Sebab tu bila dia amalan yang penting dalam agama, sebab tu bagi salam tu hendaklah betul sebutan dia. Assalamu alaikum. Jawab dia waalaikumsalam. Tu tak boleh tukar. Ni kadang-kadang maklum-maklum kita kok kampung adalah dia tukar, dia jadi bunyi Melayu. Assalamualaikum dia jadi mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kawan hak jawab tu pula Mu'alaikumussalam. Dia buh mu pula depan. Mana ada mu? Wa'alaikumussalam, bukan mu'alaikumussalam. Ni zaman dululah kan, lah dah mengaji dah reti ya. Jadi bagi betul sebab dia amalan yang penting dalam agama. Siapa pahala banyak antara memberi salam dengan jawab salam? Kata ulama, yang menjawab salam, yang memberi salam itu pahala dia lebih. Sebab dia buat amalan sunat. Yang jawab tu dia terpaksa, wajib. Dapat juga pahala, tapi kuranglah daripada kawahat bagi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat lain Nabi kata, ibsus salam, hendaklah kamu memberi salam. Jadilah kita orang ni yang memberi salam. Sebab kelebihan dia banyak. Dan Rasulullah sendiri tunjuk contoh, kan? Di mana-mana pun baginda sendiri yang dulu memberi salam, sehingga dicemburui oleh para sahabat. Ada sahabat Nabi kata, lagu mana nak bagi salam kat Rasulullah, tak budih-budih, dia juga dulu. Lah kali dia buat akai duduk balik pokok, tunggu Nabi main munyi tu. Dia ingat saya kira Rasulullah lintas aja, dia nak terapa api nak bagi salam terus, dia dapatlah ya. Dia pun terapa api, dia baru nabikum dah. Tak upaya juga no? Kan Rasulullah SAW. Jadi pahala dia banyak orang yang memberi salam, kan? Dan amalan ni lah yang mengikat kita, yang mengikat silaturahim sesama orang Islam. Bila jumpa bagi salam, jumpa bagi salam, no? Balik rumah bagi salam. Isteri, anak-anak pun dia rasa lain, dia rasa macam ada ikatan dengan orang yang tak bagi salam.
kan. Tak tahu cuih kita masuk dalam rumah, bini pun terkejut. Jadi dia tak bagi salam dulu. Dia masuk. Maka dia ada di situ. Tiap kali kita bagi salam, dia mengukuhkan hubungan kasih sayang sesama Islam dan keluarga. Tunggu, saya try buat tuan. Tapi orang tak pernah buat, payah sikit lah nak buat. Lama dah bercucu dah baru nak buat. Oh, payah. Balik pergi dekat sejam dia duduk keliling rumah. Dia duduk keliling. Nak bagi salam tak boleh. Nak bagi salam dia tak mau keluar. Dia tak mau jadi, dia malu dia sekarang pasal kita tak biasa. Lah kali melengung lama dia berderas sekali, Assalamualaikum, berderas tu. Baru lepas tu. Bini pun duduk dalam rumah jawab, Waalaikumsalam, tuan rumah tak ada rumah, kata. Bila lagi dia kata, akulah tuan rumah lah, Pak Hang ke, tak pernah bagi salam dengan aku, siapa mai? Dia jadi contoh lah kan, sebab tak pernah. Tapi kalau biasa dan biasa, dia akan jadi seronok tuan-tuan. Masuk bilik, bini duduk dalam bilik, bagi salam, kan. Tak pernah buat, tak ada buat, tengok dia jadi mesra lain. Silat-silat lepas timang cucu, timang anak pula. Dia jadi dulu pasal dia mesra lebih kan. Jadi apa nama, sebab tu digalakkan oleh Islam. Dan Assalamualaikum juga dia ialah tahiyah ahlul jannah, ucapan ahli syurga. Dalam syurga esok ni bila berjumpa semua pakai lagu tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maknanya ini di antara amalan ataupun kalimah dalam syurga yang kita guna dah di atas dunia. Kan, siapa nak masuk syurga? Semua nak masuk. Jadi orang yang nak masuk syurga, yang rindu syurga, apa dia hak dalam syurga boleh buat di dunia, dia akan buat. Tu tanda orang nak syurga. Jadi antara amalan ahli syurga, kalimah mereka yang kita guna di dunia ialah lafaz assalam. Dia ialah tahiyah ataupun ucapan penghormatan ahli syurga. Baik. Raddu salam, satu hak orang seorang Islam ke atas Islam yang lain, hendaklah menjawab salam apabila dia diberi salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid, dan yang kedua melawat ataupun menziarahi orang sakit. Terdengar dalam qaryah kita ada yang tak sihat, sakit. Hak dia yang ada pada kita, yang kita kena bagi ialah pi ziarah dia. Pi ziarah. Dan Nabi ajak ada adab ziarah orang sakit, kan. Antaranya hendaklah mendoakan dia. Jangan pi saja. Doa, tak doa macam-macam cara lah. Itu pun kita kata kat dia, mudah-mudahanlah Tuhan bagi hang cepat sembuh. Tu doa dah lah tu. Ataupun Allahu yasfihi, ya Allah, sihatkanlah dia. Betul. Kemudian hendaklah kita bagi semangat kat dia. Kan, kawan duk sakit, kita pergi kata tak apa, ni Tuhan sayang kat hang ni. Orang yang Tuhan sayang, Nabi kata dia diuji. Dia pun seronok sikit, kan. Tak apa, sikit aja. Nabi-nabi dulu apa nama lebih teruk, Allah Ta'ala uji. Kita bagi. Jangan pergi duk gempang dia. Pergi ni Pak Long, saya dulu ada kawan sakit sebiji macam ni, minggu aja jalan. Pergi duk gempang dia lagu tu, bagi perangsang kat dia, bagi semangat. Dan ada juga riwayat Rasulullah tak bagi kita duk lama. Ziarah orang sakit duk lama, sembang lama sampai habis buah anggut kawan tu, cerah sepinggan tu. Dia tak balik-balik lagi, bagi sebab masa tu biar masa dia berehat, dia ingat Allah, kita pisah dah lah. Itu di antara adab. Wa'iyadatul marid, hendaklah kamu menziarahi orang yang sakit. Dengar aja ni ada ni anak ahli qaryah kita ni sakit. Pakak pi, kan, berganti-ganti pakak pi tengok. Jadi itu hak dia.
Kemudian wattiba'ul janaiz. Yang keberapa dah? Yang ketiga, mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah dia bagi orang laki-laki lah. Kalau seeloknya, sekurang-kurangnya kita pi mengunjung. Tu paling-paling ni lah, pi tengok ada, ambil masa ruang pi, itulah penghormatan, doa kita, yang khidmat kita yang terakhir bagi saudara Islam kita, yang kita duk berkawan lama ni. Inilah kita nak pi tolong kat dia, nak uruskan jenazah dia, paling tidak pun untuk tolong doa kat dia yang terakhir. Tuan-tuan, ni kawan aku, esok aku pula lagu ni lah orang akan main. Tapi kalau kita pun tak pi, orang mati tak pi, nuri dia pi, orang mati tak pi. So kita pun nak pi ke mana, kita pun akan sampai masa tu kita nak doa kawan-kawan kita. Dalam ramai-ramai kita pi tolong doa, takkan tak ada seorang yang Allah Ta'ala makbul. Jadi itulah bukti kasih sayang kita sesama Islam, bukti iman kita, kan Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kalau kita tak peduli jiran, tak peduli ahli qaryah, tak peduli masyarakat, sakit demam apa pun tak ambil tahu, di mana iman kita? Allah kata sesungguhnya orang yang beriman bersaudara. Apa arti persaudaraan? Yang tu yang kita nak kena bagi. Dia selain daripada silaturahim, dia sebagai bukti dalam diri kita ada iman. Iman tu adalah cuma kurang, rendah, kan, sikit, banyak, tu lah. Kita nak iman yang sempurna, iaitu dengan menjaga persaudaraan. Bila dengar mati, kalau boleh iringi jenazah dia. Kalau tak ada apa yang kita, yang hal yang lebih mustahak lah daripada tu, sampailah simpan apa semua selesai, sembahyang, simpan dia, bawa. Tu makna mengiringi jenazah. Ini adalah tanggungjawab kita sesama Islam. Dan yang keempat, wa ijabatud da'wati, menghadiri jemputannya, seruannya, yakni jemputannya. Bila saudara kita jemput, tak kira lah nuri kahwin ke, dia buat jamuan apa ke rumah dia, kena pi kalau kita tidak ada halangan yang menghalang kita. Tak boleh pi, kena bagi tahu. Itu hak yang kita kena beri, kan. Dan yang kelima, wa tasmitul atis, mendoakan orang yang bersin, kan. Orang bersin tepi kita, alhamdulillah kita kena jawab yarhamkallah. Tuan-tuan tengok, 5 benda ni yang nampak macam simple aja, tapi kalau jadi amalan tiap-tiap kita ni, masyarakat kita jadi harmoni, masyarakat kita jadi berkasih sayang, seronok duduk dalam kampung, dalam qaryah Sungai Mulu. Lah pun seronok lah, kan. Kita bertanggungjawab, tengok ada kenuri kita tolong, ada mati kita pakat pi dah. Cuba benda amalan-amalan ni tak berlaku, tuan-tuan. Macam mana orang tua-tua kita dulu duk buat, apa jadi? Tak seronok hidup, tak seronok. Kawak masuk rumah sebelah pun dia boleh buat tak tahu. Macam ada satu tempat, tuan-tuan, dia ni tak berkawan dengan orang, rumah besar, tapi selalulah travel keluar negara lah, apa semua kot tu kot ni, tapi taklah bersembang sangat dengan jiran-jiran. Satu hari lori mai malam pas maghrib, mai angkat sopa, angkat peti air, angkat apa, depa ni duk kata, oh dia ni pindah dah ni, kan. Nak pindah duduk tang mana pula ni, orang senang-senang ni lagu tu lah, rumah banyak, tak pakai biar. Lepas tu pergi tolong angkat pula, kan. Ada juga seorang dah pergi tolong angkat tu,
Pergi balik sampai dekat sebulan lah, tuan rumah balik cerah. Barulah pergi cari hampa, dah tengok siapa ambil. Ada malam tu kami tolong angkat lori ambil. Lah dia kata kawak puas, you know. Habis cerah satu rumah. Tuan-tuan, sebab apa? Mungkinlah, you know, kita tak menterjemahkan arti ataupun adab berjiran, tanggungjawab berjiran, tak pernah bersembang, tak pernah ambil tahu, tak pernah sekali-sekala buat macam disebutkan tadi kan, buat jamuan, panggil orang pakat main rumah, tak pernah buat. Jadi renggang masyarakat, no? Hidup masing-masing nafsi-nafsi. Akhir zaman Rasulullah kata ramai orang hidup dia nafsi-nafsi, sendiri-sendiri lah. Dia kira diri dia, tak peduli orang sebelah, tak peduli siapa apa semua. Jadi ketika tu maka hidup jadi tak seronok. Manisnya iman itu tidak dapat dirasa oleh kita yang beriman. Sebab benda-benda yang macam ni, tuntutan dalam Islam, hak jenis-jenis ni kita tak buat. Mungkin sembahyang, sembahyang tak tinggal, tapi hak saudara Islam ni tak ambil berat. Tak ambil berat. Wa fi riwayatil lil Muslim, dan di dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Kewajipan orang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 6 perkara. Dalam riwayat Muslim pula 6, hak tadi ada 5, yang ni ada 6. Apa dia? Iza laqitahu fasallim alaih. Apabila berjumpa maka hendaklah memberi salam. Tadi jawab salam saja kan. Jumpa bagi salam. Itu hak kita terhadap orang Islam. Disebut wa iza da'aka fa'ajibhu. Jika kamu diundang hendaklah menghadiri. Bila dijemput hendaklah hadir. Itu hak kita sesama Islam, no? Wa iza stansahaka fansah. Apabila meminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Orang mai tanya kita pendapat kok tu kok ni, nasihat. Jangan pandang hampir tanya orang lain lah. Bagilah nasihat. Wa iza atasa fahamidallah fasammathu. Mendoakan orang yang bersin, yang menyebut alhamdulillah, dengan doa yarhamkallah. Kau yang bersin tu disebut alhamdulillah, no? Kalau hak bersin tak bunyi apa, tak tahu bersin je dah. Lepas bersin hayya dah begitu, dia tak kata alhamdulillah. Hak tu macam mana tuan-tuan? Nak jawab pun tak apa, tak jawab pun tak apa. Kan? Tapi kalau dia kata alhamdulillah kena. Dia kata hajin hadui. Orang alhamdulillah dia hadui. Tu ada setengah pendapat ulama kata nak jawab pun tak apa, tak jawab pun tak apa. Tapi bila disebut alhamdulillah, kita jawab yarhamkallah. Lebih baik jawab ni, kita boleh juga pahala. Boleh juga pahala yarhamkallah. Kan bila bersin kita disyariatkan, Nabi bagi tahu naklah menyebut alhamdulillah. Pasal apa bersin pipi alhamdulillah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin kata silap, dia ada sebut, ulama membahaskan pasal apa kena alhamdulillah. Sebab bila kita bersin tu dia keluar segala kuman-kuman di dalam badan kita. Maka kita jadi sihat. Di zaman Covid ni kena pakai mask lah, takut virus tu ada dalam kita, no? Alhamdulillah juga, jangan duk ngangar gitu, kita tutup lah kita. Dia pun bersin. Sebab dia keluar. Bila keluar tu makna penyakit keluar. Allah keluarkan kuman-kuman penyakit dalam badan kita melalui bersin. Sebab tu alhamdulillah, no?
Kita yang dengar yarhamkallah. Apa makna yarhamkallah? Mudah-mudahan merahmati akan dikau oleh Allah. Allah rahmat hang. Hang dapat rahmat Allah. Lebih kurang lagu tu. Tu makna yarhamkallah. Alhamdulillah tu puji Allah lah. Kita Allah bagi nikmat, dia keluarkan kuman-kuman dalam badan kita melalui bersin. Kemudian wa iza marida fa'udhu, jika ia sakit lawatilah ia. Wa iza mata fattabi'hu, dan apabila meninggal maka iringilah jenazahnya. Makna kita tolong bawa jenazah dia, iring jenazah dia ke masjid, ke kubur. Jadi itulah tu orang tua kita dulu depa usung boleh ramai pakai iring. Di zaman kita ni tak tahulah, tak sesuai dengan aku nak usung kan, bawa dengan kereta jenazah. Tak apalah, kita iring jenis lain. Iring jenis lain. Kalau dekat tak apalah. Dulu bukan ada jalan kalut lagu ni, boleh usung tutup jalan usung orang mati. Kan dulu kan dekat orang mati, pengantin orang usung. Pengantin pakai tanggung, tak apa tu imam pula nikah dapat tanggung tu imam. Orang punya mulia kan, untuk guru Quran orang kampung. Tanggung pengantin raja sehari tu lah, jadi raja hari lain orang tak tanggung lah, hang jalan ni ya. Rawahu Muslim, hadis itu meriwayatkan dia oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis. Pertama, kewajipan yang merupakan sunat antara sesama Islam ada 6 perkara. Walaupun dia sunat, tapi penting. 1, memberi salam bila bertemu dan menjawab salam adalah wajib. Jumpa bagi salam, kan? Kita bagi salam boleh, salam aja tak apa nak boleh lagi. Dia salam pasien tak tahu ni, gitu. Kan? Dia salam tu ada cerita lain pula. Tapi yang bagi salam ni tak ada masalah. Mainlah COVID ke apa ke, boleh kita bagi salam. Cuma bersalaman. Yang kedua, memenuhi undangan. Memenuhi undangan bila dijemput. Yang ketiga, memberi nasihat jika diminta. Kan ketika tu kita ruangkan masa, kita bagi nasihat pada sesama Islam kita, takat yang kita tahu, takat yang kita boleh. Yang keempat, mendoakan dengan ucapan yarhamkallah setelah orang bersin menyebut alhamdulillah. Dan yang kelima, melawat orang sakit. Yang keenam, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Itu benda yang sunnah, ya, dan juga merupakan hak seseorang Islam terhadap orang Islam yang lain. An Abi Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Ni 7 pula. Wa nahana an sab'in. Baca tuilah, daripada Abi Umarah Al-Bara ibni Azib nama dia radhiyallahu anhuma qal, berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in, memerintahlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kami dengan 7 perkara. Kan, dengan 2 perkara. Apa dia? Wa nahana an sab'in, dan menegahlah kami daripada 7 perkara juga. Apa dia? 1, amarana bi iyadatil marid. Rasulullah perintahkan kami dengan menziarahi orang sakit. Ini hadis lain, tadi hadis lain pun Nabi sebut lagu tu juga. 1, ziarah orang sakit.
Yang kedua, wattiba'ul janaiz, dan mengiringi jenazah. Wa tasmitil atis, dan menjawab orang yang bersin. Menjawab orang yang bersin. Mendoakanlah, bukan menjawab, mendoa orang yang bersin. Kemudian wa ibraril muqsim, dan melepaskan sumpah orang yang bersumpah. Jangan suka sumpah, lepas buang sumpah-sumpah kan kita tu. Kemudian wa nasril mazlum, dan menolong orang yang dizalimi. Menolong orang yang dizalimi, orang yang kena zalim. Kita tengok siapa-siapa kena zalim, kita tolong. Apa-apa bentuk kezaliman pula yang kena kepada dia, maka menjadi kewajipan kita untuk menolong dia. Itu kita baca dah cara mana nak tolong kan. Kemudian wa ijabatid da'i, memenuhi undangan bila dijemput kena pi. Dan wa ifsya'is salam, dan memberi salam bila bertemu. Bagi salam, jawab lain, ini bagi disuruh dalam agama kita. Tu yang disuruh. Wa nahana, dan menegah akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khawatima au takhtumi bizahab. Apa dia Nabi tegah? Memakai cincin emas. Rasulullah tegah. Tapi bagi orang lelaki, orang perempuan tak apa. Orang lelaki diharamkan memakai emas. Cincin emas, gelang emas, emas semua. Warga emas tak apa. Warga emas pakai perhiasan emas. Kemudian apa lagi? Minum dengan bekas yang dibuat dari perak. Minum atau makan apa juga dengan pinggan ataupun gelas cawan yang dibuat daripada perak. Rasulullah tegah. Wa an syurbi bi aniyatil fiddati, yang itulah, iaitu menggunakan minum dengan bekas yang dibuat daripada perak. Kemudian menggunakan lapik duduk sutera. Buat lapik duduk, kita duduk tu dibuat daripada sutera, tempat duduk kita tu. Lapik tu tikar ke, kapet ke, tilam ke, buat sarung dia tu daripada sutera. Kita duduk atas tu, ditegah oleh Nabi. Dan memakai pakaian yang dibuat daripada sutera. Kan, sutera tebal dan sutera dibash dipanggil, iaitu sutera yang dibuat di Yaman. Kalau dia melambangkan kemewahan, dan ditegahlah kita memakai sutera. Sebab tu kita beli sampin, pastikan bukan sutera. Tapi tang ni ada khilaf sikitlah. Kalau sutera tu sikit dibolehkan, kalau sutera tu banyak, tu yang tak boleh. Tak apalah, itu antara yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa fi riwayatin wa insyadid dallati zadaha fi sab'il awal. Dan dalam riwayat lain ditambah perkara yang disuruh mengerjakannya, iaitu menanyakan barang yang hilang belum dijumpai. Barang yang hilang zadaha fi sab'in al-awwal, iaitu wa insyadi ad-dallah, menanyakan barang yang hilang, yang belum dijumpa. Barang, maksud dia barang yang hilang. Tentu kita duk rajin tanya kawan tu, duk teringat barang-barang dia, kita duk ungkit dan sebagainya. Jadi itulah dia antara
tegahan Nabi kepada kita sesama Islam kita, no. Macam hilang tadi kawan ni, kehilangan suami dia, rajin duk bersembang dia, lama mana dah lelaki hang tak ada kan. Kalau ada dia bayar lelaki aku kemas lagi kawan tu meramu ayak mata kan, ataupun mutu hilang tak jumpa lagi kan. Kawan ni duk susah hati, kita duk rajin pergi duk tanya dia bagaimana terhadap apa yang kehilangan dia lah, no, jagalah hati sama Islam. Itulah di antara hak yang ada kepada seorang Islam terhadap seorang Islam yang lain. Kalau kita jaga tuan-tuan, no, kita akan hidup rasa seronok, rasa tenang kan. Tapi kalau tak ada benda-benda ni, ditambah pula dengan penyakit-penyakit mazmumah dalam diri, hasad, dengki, tak boleh tengok orang lebih dan sebagainya, tak peduli ke orang kira diri dia, maka tidak ada rasa kemanisan dalam hidup sebagai seorang Islam, no? Sebab tu Nabi kata aslim taslam, jadilah kamu orang Islam, Islamlah kamu akan selamat. Ini benda-benda lagu ni lah yang menyelamatkan kita, yang membahagiakan kita. Tapi jadi orang Islam, tapi hari ni kita tengok ramai orang Islam yang tak selamat, yang berkelahi orang Islam, yang bertelagah orang Islam, yang macam-macam. Pasal apa tak selamat? Nabi kata siapa jadi Islam dia selamat. Sebab makna Islam itu, tuntutan Islam itu, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, tak dihayati, maka sebab itulah kita tidak rasa indahnya Islam dan rasa seronok, rasa lazat, kan. Lagu itulah. Baik, macam orang ni lah, orang duk abang lah, apa tahu kambing bakar ni sedap, kawan ni tak mau sebut kambing pun tak mau, dia pun tak mau, dia kata tak ada sedap lah, ngarut darah tinggi lah apa semualah. Pasal apa dia tak makan? Cuba bagi tengok, makan tengok, dia ulang lah, dia tak rasa, dia tak tahu kesedapan tu. Contohlah kok boleh sesuai, macam itulah kita dengan Islam, dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Bila kita terjemahkan makna Islam itu sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, baik dari segi ibadat, baik dari segi masyarakat, baik dari segi akhlak kita semua, barulah rasa seronok, rasa sedap, nampak keindahan Islam itu. Bila wallahu alam, kita akan sambung pula bab tentang menutup keaiban sesama Islam. Ini pula kita sambung tahun depan, kita jumpa pula tuan-tuan, insya-Allah. Tahun depan lambat lagi, insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.